Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang kepada para pendengar, para penonton. Alhamdulillah, hari ini hari yang agak mendung petang ni. Allahumma sayyiban nafi'an. Moga Allah Ta'ala bagi kita nikmat, bagi keberkatan dalam petang yang bukan setakat dah mendung, dah hujan dah petang ni. Okey. Hari ini saya akan review buku Agama dan Falsafah. Buku Agama dan Falsafah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Okay. Buku ini, bila saya baca buku ini mengingatkan saya tentang Imam Al-Ghazali. Macam mana Imam Al-Ghazali menulis karyanya Tahafutul Falasifah yang menentang golongan ahli falsafah. Itu yang terngiang-ngiang di ingatan saya bila saya membaca buku Agama dan Falsafah. Buku ini diterjemahkan oleh Abdul Rauf Baharuddin, yang diterbitkan oleh Nizamiyah dengan kerjasama dengan ISI. Kalau kita tengok buku dalam ada Nizamiyah dan juga ISI, diterbitkan pada 2018. Tak lama sangat. Hasil daripada terjemahan bagi karya Syekh Ramadan Al-Buti yang bertajuk Ad-Din wal Falsafah. Buku ini menarik kerana Syekh Ramadan Al-Buti membicarakan tentang hubung kait antara agama dan falsafah, yang mana kisahnya bermula bila mana dia berjumpa dengan seorang dekan fakulti falsafah di sebuah negara Arab. Dan dekan ini ada menulis satu artikel yang menceritakan tentang kemunduran umat Islam. Kenapa umat Islam mundur? Dia kata kemunduran itu kerana mereka berpegang dengan agama, walaupun dekan falsafah ni adalah seorang Islam. Jadi bagi dia, orang Islam patutnya menggunakan falsafah dalam beragama. Okey. Antara benda yang menarik kalau kita tengok dalam buku ini, perbahasan pertama adalah keterhakisan jati diri, punca segala permasalahan. Itu perkara yang pertama yang disentuh. Tentang jati diri kita sebagai seorang Muslim. Dia kata apa yang berlaku, kenapa masalah kemunduran itu berlaku, kerana terhakisnya jati diri kita sebagai seorang Muslim. Kerana kita tak kenal jati diri kita. Kita tak kenal identiti kita. Kita tak kenal tentang sejarah kita, peradaban kita, penulisan kita. Dan di sini antara hal menarik yang disentuh dalam bahagian ini adalah kita perlu kembali kepada turas. Kita perlu kembali kepada usul aqaid, asal-asal akidah yang menjadi pegangan semua umat Islam yang akhirnya membawa kepada ketamadunan mereka. Dan dalam masa sama dia tekankan bahawasanya Islam itu berkembang bila mana kita mempraktiskan Islam. Maksudnya bukan hanya sekadar kita mengaji teori apa semua, tapi kita menghidupkan Islam tersebut. Tetapi kalau kita menghidupkan Islam untuk kita mendapat ketamadunan, maka waktu itu kita tidak mempraktikkan Islam. Sebab apa? Kerana Islam tersebut dipraktikkan kerana kita sedar akan jati diri kita, kita sedar akan identiti kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang khalifatullah di muka bumi. Jadi kita perlu beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita buat adalah ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalaulah kita menghidupkan Islam, kita bawa nama Islam tapi atas dasar untuk mendapatkan ketamadunan, maka waktu itu kita tak benar-benar menghidupkan Islam. Jadi di sini antara hal menarik, part ini dia menjelaskan tentang perlunya kembali kepada turas, perlu untuk memahami peradaban kita, sejarah kita, akidah kita yang benar, dan kenapa masih jadi masalah walaupun kita tahu hal tersebut adalah kerana salah cara kita belajar. Boleh jadi kita mengaji ilmu, kan sekarang banyak orang yang mengaji ilmu. Saya sendiri yang mengaji ilmu agama. Saya mengaji banyak, tapi akhirnya berada dalam keheranan. Sebab apa? Kerana salah sistem pembelajaran tersebut. Kita perlu faham juga mana satu ilmu yang perlu didepankan, mana satu yang perlu dibelakangkan, mana satu yang perlu letak di tempat yang atas, mana satu yang perlu letak di bawah. Itu semua disebut secara menarik di dalam perbahasan ini. Kemudian dia juga menyebut bahawasanya dekan fakulti falsafah tadi mengatakan bahawasanya Islam itu hanyalah sekadar suatu manhaj, suatu jalan, suatu pilihan oleh umat Islam. Okey. Syekh Ramadan Al-Buti tak menerima hal ini. Dia kata Islam itu bukanlah suatu pilihan. Agama, ad-din itu bukanlah suatu pilihan. Pilihan kita adalah apa? Pilihan kita adalah untuk kita meneliti, untuk kita mengkaji. Itu adalah pilihan kita. Untuk kita memahami. Kita cuba untuk memahami, kita cuba untuk meneliti, kita cuba untuk
merenung itu adalah pilihan kita. Tetapi hasil yang kita dapat setelah renungan tersebut, hasil yang kita dapat setelah penelitian tersebut, itu adalah perkara yang dalam bahasa Arab sebagai ittirari. Bila kita dah merenung, kita dah teliti, kita dapat hasilnya bahawasanya memang agama Islam adalah agama yang benar. Hal tersebut adalah hal yang ittirari, yang berlaku bukannya secara pilihan, tetapi bila kita dapat, kita kena terima. Oh, akur. Ini adalah kebenaran. Okey. Ada juga beliau menyentuh tentang materialism, idealism dan agama. Beliau juga menyentuh tentang dakwaan bahawasanya nas agama ini ataupun teks-teks agama ini tak ilmiah. Beliau katakan teks agama itu adalah teks yang ilmiah. Teks yang ada dasar-dasar yang ilmiah untuk yang akademik, yang ilmiah untuk memahaminya, dasarnya adalah bahasa Arab. Jadi di situ kita nampak keperluan, kepentingan untuk kita memahami bahasa Arab dalam memahami agama kita sendiri. Antara perkara lain yang disentuh dalam kitab ini juga, kita boleh tengok masalah orang yang mengatakan umat Islam perlu tahu batasan agama tersebut. Agama tak boleh untuk digunakan untuk memahami perkara yang tabi'i, perkara yang kita sebut hukum-hukum alam itu. Tak boleh digunakan untuk memahami kosmologi tentang bagaimana terjadinya alam. Di situ Syekh Ramadan Al-Buti mengkritik hal tersebut. Dia mengatakan macam mana pula agama itu tak boleh, sedangkan yang menurunkan agama, yang menurunkan teks agama, yang Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan orang yang mengkritik tersebut. Bagaimana orang yang mengkritik tersebut, bagaimana ahli falsafah boleh lebih faham daripada Tuhan yang menciptakan ahli falsafah tersebut. Itu antara yang disebut dalam kitab ini. Ya, kepentingan menguasai bahasa Arab, Al-Quran tak boleh dibatasi, kemunduran Islam sebab manusia menganggap bahawasanya ada batasan bagi agama, itu adalah dari kalangan falsafah. Itulah antara hal-hal yang menarik yang terdapat dalam kitab ini. Secara zahir ataupun secara luaran kita tengok cetakan dia bagus. Saya suka dengan kualiti cetakan dia. Semua sekali ada dalam 95 muka surat. Cuma perbahasannya agak tinggi daripada kitab-kitab biasa. Sebab dia dah masuk perbahasan falsafah. Jadi insya-Allah yang minat kepada perbahasan falsafah, yang nak tengok macam mana Al-Ghazali di zaman sekarang, boleh untuk memiliki karya Syekh Ramadan Al-Buti yang dicetak oleh Nizamiyah Publication ini. Cukup sekadar itu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.